Jadi insyaAllah ya, tengok dengan tajuk adab dengan mentua ini, kita lihat pada matan dari sini. Haddatsana Uthman, haddatsana Jarirun an Mansurin an Sya'bi an Warradin maula al-Mughirah ibn Syu'bah an al-Mughirah ibn Syu'bah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Uthman, telah menceritakan kepada kami Jarir daripada Mansur, daripada Asy-Sya'bi, daripada Warrad maula Al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kamu, harrama alaikum uquqal ummahat, ya, mengharamkan atas kamu menderhaka kepada ibu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2408, dan Muslim hadis yang ke-3237. Pengenalan tentang mentua ini. Bapa dan ibu mentua adalah bapa dan ibu kepada isteri atau suami. Kedudukan mentua diiktiraf sama kedudukannya dengan bapa dan ibu sendiri. Sebab itu hubungan menantu dengan mentua adalah mahram yang kekal, biarpun berlaku penceraian. Sebab tu tidak ada lah istilah bekas mentua lah. Ni bekas mentua ni nak dikahwin 3, dia ceraikan seorang, tinggal 2 lah. Ni bekas mentua, dia tak ada bekas. Kalau bekas tu dulu boleh pegang, sekarang tak boleh pegang. Nah, tapi kalau dah memang mentua tu sampai mati, maksudnya tak batal wuduk, ya. Seharusnya hubungan dengan mentua dari segi penghormatan dan kasih sayang perlu seperti diberikan kepada bapa dan ibu sendiri. Tanggungjawab menantu terhadap mentua jarang dibincangkan secara terbuka. Bahan-bahan berkaitan isu ini juga agak terhad. Bagi setengah pihak, ia mungkin dianggap tidak penting. Apatah lagi perkara ini tidak disentuh secara spesifik dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta perbincangan secara terbuka. Jadi tidak ada satu benda khusus. Sebab apa? Tak ada sebut dalam hadis lah, dalam Al-Quran ni. Kenapa? Okay. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ya, tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mertua adalah sama seperti tanggungjawab anak terhadap ibu bapa sendiri. Itulah. Sebab tu tak payah sebut. Sebab benda ni sama je. Bila mana kita dah berkahwin, jadi ibu bapa kepada isteri kita, ibu bapa kepada suami kita, itulah ibarat ibu bapa kita sendirilah. Cuma mereka tidak melahirkan. Ya. Cuma mereka tidak melahirkan, bukan? Jadi mereka melahirkan suami kita, mereka melahirkan isteri kita. Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Isra ayat yang ke-23. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah menekankan bahawa derhaka kepada ibu bapa adalah salah satu dosa besar setelah menyengutukan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adakah kamu mahu aku beritahu tentang dosa-dosa besar? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, kami mahu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyengutukan Allah SWT dan derhaka kepada ibu bapa. Muttafaqun alaih. Ya, dalam Bukhari hari yang ke-596 dan juga Muslim hari yang ke-87. Keterangannya, tanggungjawab suami tidak terhenti setakat isterinya, malah terhadap kepada kedua ibu bapa, kepada isteri ataupun tua. Suami, yakni menantu, tidak boleh membiarkan ibu bapa mentua setelah anaknya telah diambil, yakni dinikahi. Sikap tidak bertanggungjawab atau lepas tangan menggambarkan seolah-olah kita melakukan perkara yang sama terhadap ibu bapa sendiri. Sebab tu bila kita berkahwin dengan suami ataupun isteri kita, maka keluarga dia juga adalah keluarga kita. Ya. Jadinya ibu bapanya ni macam ibu bapa kita juga. Jadi layanlah dengan baik. Kan? Sebab itu dah secara ringkasnya, kedudukan ibu bapa sendiri dan mentua adalah setaraf. Tidak kira sama ada mentuanya beragama Islam atau tidak. Kadang-kadang dia kahwin dengan mualaf. Ya, jadi isterinya tu masuk Islam, kan? Macam baru ni lah, siapa nama? Angelina Tan yang kahwin dengan Sabi Yunus juga. Walaupun Angelina tu dia ada anak kan. Ya, kalau lah anak dia tak Islam pun sama je tanggungjawab. Bapa tu, ya, Sabi Yunus tu sama tanggungjawab dia. Sebab dia dah kahwin dengan kawan tu tak? Ya. Jadinya tanggungjawab sama walaupun tak Islam. Dia kahwin dengan isteri dia masuk Islam. Ahli keluarga isteri dia tak masuk Islam, tetap sama, layanannya sama baik, hormatnya sama, cuma dari sudut agama sajalah, ya, dari sudut pengibadatan lah, lakum dinukum waliyadin lah. Tapi dari sudut kemanusiaan, dari sudut tanggungjawab anak di dunia, sama je, tetaplah kena buat baik, ya, tetaplah kena jaga hubungan silaturahim tu, ya, di dunia ni. Sebab ia adalah dakwah. Kan? Kadang-kadang bila mana seorang tu kahwin dengan suami atau isteri yang mu'alaf ini, keluarga yang bukan Islam ini, dia akan tengok tak macam mana orang Islam ni, ya? Maka dia akan kenal lebih rapat. Jadi kitalah dutanya. Orang yang berkahwin dengan mu'alaf itulah duta Islam. Nak tunjukkan akhlak Islam yang baik, jaga hubungan yang baik. Di situ mereka tertarik dengan Islam. Ya, tertarik dengan Islam. Di situlah. Sebab kita ni dakwah. Ya. Sebenarnya kalau dengan kita ada hubungan begitu, bukan lebih mudah untuk kita cerminkan inilah Islam. Diingatkan tadi kadang-kadang dia mungkin risau lah, bila kalau anak tu dah kahwin dengan orang Islam, dia bimbang takut terputus dengan keluarga, tak boleh pergi apa semua tak. Pergi ziarah, tak ada masalah, kan? Untuk tujuan dakwah. Untuk dakwah ni dia luas lah. Ya, dia bukan sempit. Dakwah tu bukan hanya dari sudut kita angkat pedang berperang lah. Tak. Akhlak juga dakwah. Sebab tu tentang berkahwin dengan orang yang bukan Islam ini, dia ada peluang untuk suami atau isteri itu berdakwah, tunjukkan akhlak yang baik. Kan? Ni kadang-kadang bila ada kahwin ni, semayang pun tidak. Jadi mak mentua apa kata tengok, anak aku ni, menantu aku ni Islam. Kan? Sama je macam aku tak semayang kan? Aku pun semayang kan? Dia semayang cara dia lah. Kan? Pelik juga tak? Jadi tunjukkan akhlak. Seperti mana Islam menetapkan bahawa setiap anak yang memeluk Islam wajib menghormati ibu bapanya yang tidak memeluk Islam. Kan? Begitu juga bila mana Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Kan bapa dia Abu Quhafah kan tak masuk Islam. Lambat masuk Islam. Dah tua dah baru masuk Islam. Ya. Dah tua dah masuk Islam. Jadinya Abu Quhafah ni dia orang senang lah. Ya, Abu Bakar bila dia peluk Islam, berubah kehidupan dia sebab dia banyak korbankan. Dia banyak habiskan harta dia untuk agama. Ya. Cerita panjang lah kalau memang ni, tapi itulah. Ya. Jadi Abu Quhafah ni dia nak tengok anak aku yang masuk Islam. Adakah kehidupan dia ni, dia Abu Quhafah ni dia buta. Ya, dia seorang buta. Jadinya dia nak tengok anak-anak Abu Bakar ni, ya, bila anak aku dah masuk Islam, dia tahu dah masuk Islam. Jadi adakah kehidupan dia berubah? Sebab dulu senang. Sebab dulu hidup senang. Ya. Dia kadang-kadang dia pergi tanya anak-anaknya, "Kau macam mana makan minum cukup?" "Cukup tu." "Dia tak cukup." Ya, bila Abu Bakar korbankan semua harta dia untuk agama kan, makan memang tak cukup, berubah. Ya, banyak. Tapi anak-anak Abu Bakar ni lah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asma, ya, Abdullah, ya, mereka ini memberi jawapan yang baik. Ya. Syukur tu, alhamdulillah kenyang, makan okey, okey saja cakap tak. Ya. Hinggalah anak dia, ayah dia ni bila akhir-akhir penghujung hayatnya tu dia masuk Islam kan. Abu Quhafah ni masuk Islam. Kan? Tapi yang ceritanya, walaupun ayah dia belum Islam ketika itu, hubungannya sama je lah. Ya, sama, baik layan. Hingga akhirnya ayah dia pun masuk Islam. Sebab tu bila mana ayah kepada Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Abu Quhafah lah, dia masuk Islam, makanya menangis, ya, Abu Bakar As-Siddiq, nangis sungguh-sungguh. Orang fikir apa pelik, engkau sepatutnya kau seronok lah ayah kau masuk Islam kan, kenapa kau menangis? Sepatutnya seronok lah, alhamdulillah, syukur ayah aku dah peluk Islam, alhamdulillah, selama ni aku dakwah pada dia, ya Allah, kan, ahli keluarga aku ni, alhamdulillah, syukur banyak. Tapi dia menangis, sedih. Nah, orang tanya kenapa kau sedih? Bayangkan perasaan aku ketika bapa aku, ya, di akhir hayatnya masuk Islam, betapa syukurnya aku kepada Allah lah, sebab bapa aku masuk Islam. Kan? Tapi aku sedih sebab apa? Sebab bapa saudara Nabi, ya, kalau Nabi SAW dalam keadaan begini, kalau bapa saudara dia Abu Talib tu masuk Islam saat-saat hari sebelum dia meninggal dunia, aku tak dapat gambarkan macam mana Rasulullah punya seronok. Tapi aku sedih sebab benda ni dapat pada aku. Sepatutnya dapat pada Rasulullah lah, sebab Rasulullah Nabi kan, bapa saudara dia masuk Islam dari minggu seronok Rasulullah. Tapi benda ni dapat pada aku. Dia syukur sebab bapa dia Islam, dia sedih sebab dia rasa kalau Rasulullah lah mengalami peristiwa macam aku. Kalau Rasulullah mengalami macam aku ni, ya Allah, punya seronok ni, dia sedih sebab itu. Sebab Rasulullah tak dapat rasa benda tu. Tu ya. Hubungannya tetap baik. Sebab tu bila mana orang kita dengan orang Islam ni, lagi mudah lah kita tunjuk akhlak yang baik, percakapan yang baik tu dakwah sebenarnya. Kita tak cerita tentang Islam. Ya. Rasulullah pun dakwah pun, Rasulullah tak banyak cerita tentang Islam. Kau Islam, kau Allah semayang, turun rukun Islam ke iman, tak. Cukup beriman pada Allah dan tunjukkan akhlak yang baik. Tunjuk akhlak yang baik. Jadi bila akhlak tu baik, orang pun tertawan dengan kita. Kan? Cakap yang baik-baik. Itu. Dan begitulah juga apabila anaknya ini telah berkahwin, hubungan dan penghormatan tetap sama. Kecuali jika dipaksa melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini tak boleh ya. Setakat kita menghormati perayaan, kebudayaan dan sebagainya, kita tak apa. Tapi dari sudut agama tak boleh lah. Sebab lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi dalam bab agama tu, itu hak dia pakai pulang. Tak ada kita mencampuri dia. Tapi dalam masa yang sama, dakwah tetap jalan. Hubungan istimewa menantu dan mertua adalah sama seperti hubungan istimewa ibu bapa sendiri, yakni tidak batal wuduk bila bersentuhan dan tidak boleh dikahwini selamanya. Ya, dia mahram mu'abbad ni tak boleh kahwin sebab apa? Atas perkahwinan kita. Ya, tapi dengan adik-beradik lain, adik ipar, kakak ipar boleh lah. Ya, sebab bila mana bercerainya suami isteri ni terputus hubungan untuk adik-beradik, tapi hubungan dengan ibu bapa mertua dia tak putus. Ya, sebab tu dia tidak boleh dikahwini ibu bapa mertua ni, dan bersentuhan pun tak batal wuduk. Ini bermakna martabat mertua adalah sama seperti ibu bapa. Ibu bapa mesti dimuliakan seperti kita menghormati ibu bapa kita sendiri.
Kalau mereka kecil hati, sama seperti kita menyinggung perasaan ibu bapa sendiri. Jika kita sayang anaknya, kenapa kita tidak sayang orang yang melahirkannya juga? Ya, kadang-kadang dia berkata, I kahwin dengan you je, I tak kahwin dengan family you. Ni masalah. Ya, dia hanya kahwin dengan isteri dia saja, tapi dia tak kahwin. Bukan maksud tak kahwin, maksudnya dengan keluarga dia tak, dia tak ambil piara pun. Tak ambil kisah pun, tak boleh. Ya, sebab tujuan perkahwinan ialah bukan hanya untuk nafsu, tetapi untuk menjalinkan silaturahim. Ya, untuk bertambah ramai kawan. Untuk tambah lagi ramai saudara. Itu tujuan dia, untuk mengeratkan silaturahim. Ya. Pengajaran hadis, daripada hadis di atas dapatlah kita ketahui bahawa antara dosa-dosa besar setelah syirik adalah uququl walidain. Apa maksud uququl? Uququl derhaka. Walidain adalah kepada ibu bapa, termasuklah ibu dan bapa mertua. Kemudian hadis ini juga melarang seorang anak menderhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berderhaka berarti dia tidak akan masuk syurga dengan sebab kederhakaannya kepada kedua orang tua. Sebagaimana hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun bil qadari. Maksudnya, tidak masuk syurga anak yang derhaka, peminum khamar, iaitu orang yang minum minuman keras, dan orang yang mendustakan qadar. Ya, mendustakan qadar, menolak qadar dan qadar. Yang pertama, okey, maksudnya yang tadi dah fahamlah, anak yang derhaka ini bukan hanya pada ibu bapa sendiri dah, ya, sama juga pada ibu bapa mentua. Kemudian yang peminum khamar ni juga tak masuk syurga. Sebab apa? Peminum khamar, kalau dia mati dalam keadaan dia tidak sempat bertaubat, dia minum arak, mana dia sedar dah, otak pun tak center dah, kan? Makanya macam mana nak masuk syurga? Ya, dan dia pun tak sempat nak bertaubat, kan? Jadi memang tak masuk syurga lah. Dan yang ketiga ni adalah orang yang mendustakan qadar. Yang bukan maksud dia menolak qadar dan qadar itu dia mengatakan bahawa saya tak percaya dengan rukun iman ni, kan? Yang keenam saya tak percaya ni, kan? Qadar dan qadar. Kadang-kadang dia menolak secara tak sedar bila mana dia diuji. Kita hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita sensor, kita merungut ni, kenapa aku je kena, kan? Ada orang saya pernah jumpa lah dengan saya ni ustaz, ya, saya bukan orang jahat tau. Saya semayang, saya jaga pergi semayang masjid, saya tak buat benda-benda jahat. Tapi kenapa Allah uji saya macam ni? Risau-risau. Kenapa saya diuji macam ni? Kan? Dia sakit jantung kena bedah lah, kan? Dia kena dapat ditimpa tu lagi kesusahan, ditimpa ni lagi. Kenapa saya? Orang dia tak ada pun saya tengok. Orang dia tak semayang, boleh elok je hidup. Saya yang jaga semayang ni, saya yang rajin, bukan saya, kan? Bukan kata bagus, tapi saya jaga semua ni. Kenapa saya kena? Kan? Sebab itu takdir Allah. Kita nak kata jangan, kita pun tak ada nak cakap, kan? Kalau saya pun tahu macam mana, boleh ke cerita dia, tapi itulah beriman pada qada dan qadar. Ada yang Allah Ta'ala uji dengan cara dia mendapat pahala secara percuma. Sentiasa dapat pahala dengan cara begini. Dia redha atas musibah yang ditimpakan ke atas dia. Ya Allah, kan? Engkau uji aku ini, ya Allah, aku redha. Aku redha, ya Allah. Itu dulu. Aku redha. Aku yakin ada hikmah dan kebaikan sebab di sebalik ujian yang kau kenakan ke atas aku. Itu je. Sebab kita bukan Tuhan, kita bukan wakil Tuhan pun, kita pun tak tahu. Dalam bab qada dan qadar hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kadang-kadang dia mengutuk macam ni. Jadi dia secara tak sedar dia telah menolak qada dan qadar. Kan? Jadi kita bimbang. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, biasanya kalau orang awam lah, bila sebut orang awam ni, ilmu agamanya tidak begitu mendalam. Jadi janganlah kita berhujah banyak dengan dia. Jangan kita menambah lagi kesakitan dia tu.
Engkau ni tak beriman dengan qada dan qadar ke? Engkau tak tahu itu. Lagi dia marahkan atas faktor kejahilan dia dah. Jadi kita bimbang, kita hanya cakap, engkau sabar je lah kan. Sabar. Aku seorang je kena sabar. Kau tak kena sabar. Tak apalah. Jangan kita lawan dengan dia lagi dah. Sebab kita takut bila kita berhujah dengan lagi kan. Akhirnya takut dia lebih jauh pada Allah. Takut silat-silat dia boleh mengeluarkan perkataan yang menyebabkan akidah dia tu tergugah. Kan? Takut macam tu. Jadi kita pun cakap, kalau dia dah hentam kita balik pun tak apalah. Kau boleh dah cakap, bukan kena kat engkau, aku yang kena tak apa, kita reda. Kan? Mungkin kita boleh jawab, mungkin ujian kau macam ni, ujian aku lain pula. Mungkin lagi teruk pada kau, cuma aku belum dapat dia. Tak, kau dah dapat, mungkin kau ini ikut. Lagi aku tak tahu apa ujian lagi. Itu je, kita banyak beralah. Kita bimbang, takut bila kita berhujah dengan orang macam ni, takut atas faktor kejahilannya, takut akidah dia tu boleh goncang. Ya, jadi orang macam ni. Jadi orang yang menolak, mendustakan qadar, ini juga mereka juga tak masuk syurga. Kita bimbang yang ni. Orang yang menolak qadar ini. Sebab orang yang menolak qadar ini, dia akidahnya boleh memang dah goyang. Dan jangan kita goncangkan lagi dia punya tiang akidah, takut roboh nanti. Tak, kita pergi provok dia lagi, takut lagi teruk tak. Ini. Jadi di antara bentuk kederhakaan ataupun uquq kepada ibu bapa dan mertua adalah yang pertamanya menimbulkan gangguan, sama ada berupa perkataan atau perbuatan yang membuatkan mereka sedih dan sakit hati. Ya, perkataan-perkataan menyebabkan dia terasa hati. Ya, lepas dah mari dah ni, mari lagi nak apa ni ayah ni kan? Kamu tu datang nak lepas rindu. Ya, kadang-kadang nak tengok anak dia, nak tengok cucu dia dah. Utama cucu dia lah, tu nak tengok dulu dah. Sanggup datang jauh-jauh ni, kan? Semata-mata tu je. Ya. Kadang-kadang bila mak ayah mertua kita, mak ayah kita pun sama tegur anak-anak kita dah. Kadang-kadang kita terasa hati. Kenapa kita terasa hati? Sebab seolah-olah macam kita tak mendidik anak-anak ni ya. Jadi kita terasa tak apalah. Kita faham. Sebab kadang-kadang bila orang tua ni dia memang prihatin tak. Dia memang nak yang terbaik. Jadi itulah. Sebab tu kadang-kadang ujian-ujian macam ni lah. Kan? Kadang-kadang jadi menantu tak selesa, anak tak selesa tak. Tapi tetap kita hormat dia. Ya, sebab kadang memang perangai begitu lah tak. Kerenahan berbeza-beza lah. Yang keduanya, berkata dan tidak memenuhi hajat dan panggilan mereka. Ya, bukan kata itu kita sebut saja tak. Apa saja bantahan yang menyebabkan mereka tu berkecil hati. Dan bantahan itu bukanlah bantahan berupa perkara yang menyalahi syarak pun. Ya, kalau menyalahi syarak memang layaklah kita ini memberi nasihat dan teguran. Itu pun dengan perkataan yang baik. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda berdakwah kepada ayahnya tak? Menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Walaupun ayahnya itu terang-terang memang betul-betul mensyirikkan Allah. Macam mana tak mensyirikkan Allah? Ayah dia tukang buat berhala tak? Lagi memang betul lah, mensyirik betul lah tu. Kan? Tapi tetap Nabi Ibrahim layan ayah dia dengan baik. Tu bila mana Nabi Ibrahim, bila mana berdakwah pada ayah dia tak? Ya? Ayah dia kata, apa engkau ni jumpa aku tak ada benda lain kau nak cakap duk suruh aku sembah Tuhan kau. Duk suruh tu tak ada benda lain kau nak cakap. Aku ni aku campak bola api, sibuk dengan ni tak. Kan? No. Walaupun ayah dia bukan Islam, masin tak masin perkataan ayah dia tu. Ayah Nabi Ibrahim tak. Kan? Nabi Ibrahim kena campak bola api kan? Oleh Raja Namrud tak. Duduk dalam api tu 40 tahun, 40 hari dalam tu. Kan? Hingga Allah tak perintahkan kepada api tak. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi kenapa? Tu kata, lidah jaga tuan-tuan. Kalau mak ayah bukan Islam cakap pun boleh masin mulut dia. Kan? Yang Islam kita yang beragama dia pula. Sebab tu jagalah perkataan. Janganlah kita lah hati ni tuburi hati walaupun betul tak. Tetapi tetap ya Allah kau bagi hidayah pada anakku ya Allah. Itu je lah. Minta bagi hidayah, minta jadi anak yang baik. Ya. Sebab perkataan kita ni, sebab doanya tidak ada hijab. Doanya terus naik ke langit ni doa ibu bapa. Ni samping orang yang dizalimi, di samping orang yang bermusafir, doa orang yang berpuasa,
Orang ibu bapa tak ada hijab. Kan? Jadi itulah. Makanya walaupun anak kita, menantu kita orang baik, tapi sentiasa doakan yang baik. Yang ketiganya, membentak atau menghardik mereka secara kasar dan biadab. Ya, hari zaman ini ada sebab faktor kejahilan lah. Bila tidak ada ilmu ni, maka anak pun dah tak reti hormat pada mak ayah. Dan mak ayah pun dia tak hormat, dengan ibu pemertua lagi dia tak hormat. Kenapa tuan-tuan? Sebab itulah kita kata pentingnya adab. Dan adab dan akhlak kena bentuk dari kecil. Kan? Pepatah Melayu sebut apa? Melentur bulu, biarlah daripada rebungnya, kan? Itu pepatah Melayu cantik, pepatah tu. Lepas tu dia jadi rebung tu boleh dah kita nak buat, nak pergi bengkok, nak bagi bentuk macam ni dah. Tapi bila dia dah kerah dah susah. Dia takkan ikut lagi dah. Sama ada dia patah, ya. Itu je dah. Jadi itu risau-risau. Yang keempatnya, bakhil. Tidak menjaga kebajikan mereka, bahkan lebih mementingkan perkara lain, sedangkan mereka amat memerlukannya. Ya, sedangkan kita ada ruang dan peluang untuk membantu mereka, tetapi kita abaikan. Betul, bila mana setengah orang ni, bila mana mak ayah dia, ibu bapa mertua dia dah meninggal dunia, baru dia sibuk, ya, naikkan batu dekat kuburan, nak hias kubur tu, nak bagi tinggi tu tak boleh. Ya, cukup sekadar kita berdoa tu. Kenapa kita perlu membazirkan duit untuk kita naikkan benda-benda macam ni? Cukup batu nisan itu sekadar tanda tempat itu. Dan kubur itu pun sebenarnya bukan kuburnya abadi. Yang abadi itu alamnya, alam barzah. Kemungkinan kubur tersebut lagi 10 tahun, 20 tahun akan dibina bangunan di atasnya, betul? Maka dipindahkanlah mana-mana mayat dalam kubur tu tak. Jenazah dalam kubur tu dipindahkan tempat lain tak. Yang kita dah buat, dah naikkan batu, naik apa semua dah. Maka ini satu pembaziran. Ya, lebih baik kita banyak gunakan duit untuk kita buat benda tu, kita banyak sedekahkan atas nama ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita. Ni saya buat umrah ni untuk ibu bapa saya. Saya sedekah ni untuk ibu bapa saya. Sebab ada seorang wanita, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak ayah mak ayah pun dah meninggal dunia, boleh tak aku berbakti kepada mereka dengan cara bila aku buat kebaik, aku bagi tahu ini untuk ayah aku, ini untuk ibu bapa. Tahu Rasulullah tak boleh. Kan? Tak ada masalah. Ya. Yang kelimanya, bermasam muka, beremosi, merendahkan darjat dan kedudukan mereka, mengatakan bodoh, kolot dan lain-lain di hadapan mereka. Ini tak boleh, tuan-tuan. Tak dosa-dosa macam ni. Yang keenamnya, menyuruh mereka melakukan tugasan di rumah seperti menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan. Dah macam bibi dah pula tak? Pekerjaan tersebut yang sepatutnya dilakukan oleh pembantu rumah yang dibayar gaji sangat tidak layak bagi mereka. Terutamanya jika mereka sudah tua atau uzur. Tetapi sekiranya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan rela hati, maka tidak mengapa, dan menantunya seharusnya berterima kasih kepada mereka. Kadang-kadang bila mak ayah mertua datang ke rumah, mak ayah kita sendiri pun datang ke rumah, kadang-kadang tengok kat dapur ada yang tak kena, dia tolong bersihkan belakang rumah. Dia tahu kita sibuk kan, belakang rumah tu semua ayah pergi ambil cangkul, ambil sabit, tolong bersihkan tak, dengan rela hati, tak ada masalah kan. Ini bila mana diarah, ya, maka tak, ya, dalam bentuk kita menyuruh mereka tu macam mereka pekerja kita pula. Itu tak boleh. Yang ketujuh, menyebut kejelekan mereka di hadapan orang atau mencemarkan nama baik mereka. Menjatuhkan maruah mereka di bawah pun sama haram juga. Yang ke-8, membawa masuk kemungkaran dan kemaksiatan ke dalam rumah. Ya, buat benda maksiat ini, benda kemungkaran. Agak berjudi dalam rumah contoh kata tak. Yang mana pertama je, tak ada mak mentua pun sama, tak boleh buat benda ni. Bukan tunggu mak yang mentua dia tak ada pun sama juga, tak boleh bawa. Yang kesembilannya, mendahulukan ketaatan kepada suami atau isteri berbanding mereka. Bahkan ada anak yang tergamak mengusir ibu bapanya demi menuruti kemahuan suami atau isterinya. Betul, memang seorang anak isteri wajib dan mentaati perintah suaminya itu. Tapi dalam masa sama tidak memutuskan hubungan silaturahim dengan ibu bapanya. Ya, walaupun suami itu mungkin tak suka pada ibu bapa mertua dia, itu nanti kau jawab di akhirat lah. Suami memutuskan hubungan silaturahim dia dengan bapa mentua dia, itu kau jawab di akhirat lah. Tapi anak kandung jangan sekali-kali.
ya, walaupun arahan suami itu dah, ya, tetap melakukan kebaikan juga, ya. Yang ke-10-nya, malu mengakui mertuanya. Terdapat setengah pasangan berasa malu dengan keberadaan mertua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat, ya. Malu nak mengaku tak, bahawa tak kenal. Jadi tidak dilakukan lagi. Seperti ini, sikap seperti ini adalah sikap yang amat tercela, bahkan termasuk kederhakaan yang keji dan nista. Semuanya itu termasuk bentuk-bentuk kederhakaan kepada kedua ibu bapa, termasuk mentua. Oleh itu kita harus berhati-hati dan membezakan dalam pertuturan dan perlakuan kita kepada kedua ibu bapa, termasuk mentua dengan orang lain. Kesimpulannya, yang pertamanya, Islam meletakkan martabat yang tinggi terhadap ibu mertua dan bapa mertua. Justru tanggungjawab ini tidak boleh diabaikan oleh menantu lelaki terutamanya, yang mengabaikan salah seorang daripada mertua, seolah-olah mengabaikan ibu bapa sendiri. Tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mertua adalah sama seperti tanggungjawab anak, ya, terhadap ibu bapa kita sendiri. Sama je lah. Kalau mau ayah mertua sakit, kan, ada ayah mertua perlukan bantuan, kita bantu lah, kan. Tambah pula lagi pula, kalau menantu tu ramai tak, kalau ikut betulnya, alhamdulillah ringan sikit beban, kan. Kalau di rumah tu kan, kadang-kadang dia tak ada anak perempuan, anak lelaki semua, kan. Ada orang tanya dah, kalau anak lelaki tak ada ni, kan, dia mertua, kan. Pentingnya mertua ni, ya, bila mana anak itu, ya, dia berbakti pada ibu mertua dia tak. Yang dia kira lah di rumah dia, bukan rumah dia tak, kita buat lah. Tunjukkan yang bahawa kita ni menantu dan menantu yang baik. Yang keduanya, kesejahteraan rumah tangga amat bergantung kepada sejauh mana tanggungjawab menantu terhadap ibu bapa mertua. Jika tanggungjawab ini diabaikan, sudah tentu si isteri akan menjadi kurang selesa disebabkan oleh ibu bapanya sendiri diabaikan oleh suaminya. Sebab itulah, bukan bila kerana kita ni berkahwin bukan dengan isteri kita, tapi dengan keluarganya sekali, ya, dengan keluarganya sekali, terutama ibu bapa mertua. Yang ketiganya, satu persoalan yang perlu difikirkan bersama adalah, adakah derhaka menantu terhadap mentua sama seperti derhaka anak terhadap ibu bapa sendiri? Adakah syurga di telapak kaki ibu boleh diaplikasikan dalam konteks syurga di telapak kaki ibu mertua? Sama-sama kita fikirkan, sama tak sama tak? Sebab kata jannatu tahta qadaman ummahat, kan, syurga itu di bawah tapak kaki ibu tak. Yang ini lain sikit lah, sebab syurga ni khas untuk ibu kandung, ya, sebab dia yang melahirkan. Tetapi hak dan tanggungjawab mertua terhadap ibu bapa mertua tu sama, tanggungjawabnya itu, ya, tanggungjawabnya sama, ya. Cuma dari segi sudut saya cakap tadi tak, tanggungjawabnya sama, cuma beza antara ibu kandung dan ibu mertua ialah ibu kandung melahirkan dan membesarkan, ya, manakala ibu mertua pula, ya, dia sebagai title dia, ya, dia sebagai ibu mertua. Jadi itu, jadi ada sedikit perbezaan di situ, tapi tanggungjawabnya sama je lah, kena kita berikan tak. Jangan diabaikan, ya. Sebab apa? Sebab bila mana kita ini menjaga keharmonian antara keluarga belah isteri kita atau belah suami kita tak, makanya dia akan berkekalan, ya. Doa ibu bapa mertua, doa ibu bapa tu kita penting, amat diperlukan. Sebab tu jangan kita anggap tak ada, ini bapa mertua tu tak ada kena-mena dengan aku, kan. Sebab tu saya sebut tadi, hubungan anak dengan menantu dengan mertua dia kekal sampai sampai mati, kan. Tak putus lah, kan. Sebab apa? Ya, bila mana ibu bapa mertua itu tetap dia tak batal wuduk dan tetap tidak boleh dikahwini walaupun bekas, kan. Kita boleh sebut itu bekas isteri, tak? Tu ipar bekas, bekas isteri boleh sebut. Tapi orang tu tak boleh lah sebut macam mana bekas. Dia bukan bekas, ya, ini bekas mentua saya, kan.
dia kekal. Sebab benda yang tak terangkat hukum, benda tu tidak terangkat hukum batal wudu, kan? Dan juga hukum perkahwinan. Memang sampai bila-bila kita tak boleh kahwin dengan dia. Jadi kalau kita faham konteks ini, maka kita tahu bahawasanya tanggungjawab pun sama. Tanggungjawab pun sama juga. Jangan kita hanya memikirkan bahawasanya kita hanya berkahwin dengan suami atau isteri kita, tapi kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada suami kita, pada suami ataupun isteri mentua kita dah. Yang kita demikian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas tajuk yang ke-27. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-28, iaitu tentang adab berjiran.